Puan, dia tak sebut lagi kata kifai atau aini sebab fardu kifayah ni bila sebahagian manusia lakukan, yang wajib itu boleh selesai, maka cukuplah. Tapi kalau tak boleh selesai, maka semua wajib. Misalnya kita jenazah di kampung, ada tok imam, ada muazzin masjid yang boleh menguruskan, orang lain tak pergi masjid, maka dosa sekampung terangkat. Tapi kalau seorang pun tak pergi, maka semua penduduk kampung itu akan berdosa. Kita ini dakwah, selama mana dakwah ni tak sampai, manusia masih menentang din Allah. Orang Islam sendiri pun sampai tumpang sama untuk menuntut LGBT, misalnya, mana jahil lah. Jadi seorang dua ulama saja dekat 20-30 orang tak mampu untuk nak menyelesaikan kes yang rakyat ada 30 juta lebih. Tak mampu. Jadi kena itu wajib kepada setiap orang Islam, lelaki dan perempuan. Dan buku ni ditulis oleh almarhum Dr. Abdul Karim Zaidan lah di Iraq. Masa itu Syiah, di bawah kerajaan Sunni. Sunni pun Sunni sosialis lah, Saddam. Tapi bagus dia boleh kawal orang-orang Syiah. Nah, sekarang bila ada orang minta diberi oleh tentera bersekutu kepada orang Syiah, meminta umat Islam Sunni terinayah lah. Jadi sekarang kalau macam dakwah Islam di Afrika, dengan sebahagian ulama saya boleh pergi dakwah, tak akan selesai seluas negara Afrika Selatan. Atau mai belah Thailand, mana Jawa, yang masih lagi menyembah benar-benar selain daripada Allah. Maka ketika itu dia jadi wajib aini balik. Yang kita ambil itu pun walaupun wajib aini, tapi yang ala qadri istita'atihi, kadar yang dia mampu. Kemudian ala qadri mas'uliyatihi, ala kadar tanggungjawab. Jadi ayah bertanggungjawab penuh keluarga dia. Mesti. Ibu dan ayah. Tapi kalau dalam negara, maka pihak yang berkuasa wajib mengurus tentang dakwah ni. Tapi tidaklah menyerah sepenuhnya kepada pihak berkuasa. Kita juga orang Islam wajib berdakwah bila melihat kemungkaran, bila melihat kesusahan, maka wajib dakwah. Jadi kita dah ambil dari itu, sekat itu kebenaran ni. Ad-dakwah ahwa ainiyun am kifaiyun. Ini sikit untuk ilmu lah. Kita dah baca dah. Kita dah sampai sepatutnya ni kita ambil tajuk lain. Tapi nak bagi sikit lagi. Supaya yang tak ada ilmu, kalau orang bincang, kita dah mengaji dah. Tentang dakwah ni kita tahu. Ad-dakwah tu ahwa ainiyun am kifaiyun. Ini tajuk dah. Tahta mawdu' sahir. Tahta mawdu' as-sahir. Ad-dakwah ahwa ainiyun am kifaiyun. Apakah dakwah ni fardu ain atau fardu kifayah? Wa mawdu'ul khilaf. Mawdu' atau tajuk-tajuk perbezaan pendapat ni. Wa mawdu'ul khilaf. Tempat yang dipersisihkan ni. Wa mawdu'ul khilaf. Ni tajuk ni. Ni kita dah baca. Wa mawdu'ul khilaf jaa fi tafsir min qawlihi ta'ala wal takum minkum ummah. Jaa fi tafsir ayat tentang wal takum minkum ummah. Minkum itu. Jadi secara tak langsung minkum tu ada dua situ. Pertama, litab'id, sebahagian. Naklah ada sebahagian daripada kamu, daripada umat ini. Wal takum minkum ummah. Sebahagian daripada umat ini yang menyeru kepada ma'ruf. Jadi kita ambil tajuk ni. Wa mawdu'ul khilaf jaa fi tafsir min qawlihi ta'ala wal takum minkum ummah. Yang kita baca di surah Ali Imran ni. Wal takum minkum ummah. Ahya litab'id au litabin. Lam taba inda. Litab'id. Apakah sebahagian untuk minkum, untuk sebahagian? Naklah ada sebahagian daripada kamu minkum itu litab'id. Litab'id itu sebahagian. Au litabin. Apakah untuk menyatakan?
naklah ada di kalangan kamu orang yang menyeru kepada ma'ruf. Ada dua ini yang menjadi khilaf li tabaid, satu untuk sebahagian atau li tabiin. Wa hadzal khilaf tawilun bainal ulama. Perbezaan pendapat ini lama dah dibincang di kalangan ulama. Nah, lama dah dibincang. Apakah ada li tabaid atau li tabiin? Kita ambil sikit ilmu ni. Wa naqtasiru al-kalam, kita pendekkan, kita ringkaskan perbincangan lama ini untuk kita pendekkan. Ala qaulin wahid jami', atas satu perkataan saja, atas satu pendapat saja yang komplit. Jami'. Ini ilmu lah. Nah. Sampai saya tak sampai macam tu, tapi untuk kita ilmu, kita belajar dakwah. Ni kata apa ni mengaji dakwah, sembang mengaji dakwah. Tapi tanya tak tahu. Jadi nak selesai khilaf ni, satu pendapat yang jelas bahawa qaul Syekh Muhammad Abu Zuhrah. Syekh Muhammad Abu Zuhrah ni ialah guru pensyarah di Universiti Al-Azhar dulu. Katanya Allahu a'lam, Dr. Anwar Karun, Dr. Abdul Karun Harundin almarhum mengaji kat dia. Nah, alim maunya. Abad muka surat sekian, baris sekian dan kitab otak bersih. Yang dulu Ustaz pernah sebut masa bila almarhum Syed Syed Kutub, dia dihantar kat mereka, kemudian dia balik. Jadi dia salah seorang daripada Azhar pergi sambut semasa Syed Sabit pulang. Kemudian dia kata, Syed Sabit, ya bni Syed Sabit, kaifa haluka? Ya bni Syed Sabit, ya bni Syed Kutub, kaifa haluka? Syed Kutub jawab, safar tu musliman. Dia masa dia musafir ke pihak mereka dihantar oleh kerajaan ni musliman. Wan saraf tu mukminan. Lebih kurang macam tu lah. Dalam buku Ustaz baca tak ingat buku mana. Wan saraf tu mukminan, semasa saya pulang saya menjadi seorang beriman. Mana dia dapat Islam ni masa dia duduk sana. Islam yang dibawa, yang disampaikan oleh Nabi, dia teruskan dakwah ini oleh Al-Banna rahmatullah alaih. Siapa bila Hasan Al-Banna rahmatullah alaih dibunuh, orang Yahudi katanya membawa gula-gula hadiah. Hadiah gula-gula. Tanya apa siapa, musuh siapa mati. Musuh siapa dah? Orang yang beriman Hasan Al-Banna rahmatullah alaih. Kalau pagi-pagi antum dia ikut kuliah pagi tadi pun ada. Agama mereka saja yang betul. Agama orang lain semua tak betul. Akhirnya mereka diusir. Ada yang terpaksa pindah ke Syria. Ada yang dibunuh Bani Quraidah kerana jahat sangat dibunuh. Kerana ahli kitab Kristian dikenakan jizyah untuk duduk di bawah perdamaian Najran dengan umat Islam di Madinah. Jadi pandangan Abu Zuhrah rahmatullah alaih, haitsu yaqul ahaduma an yakuna an takuna bayaniyah. Min itu, minkum itu bayaniyah, menerangkan. Naklah ada sebahagian daripada kamu satu umat. Makna lagu mana? Satu sebagai penerangan. Naklah di kalangan kamu ada umat. Dia tak sebahagian. Tapi yang satu lagi, wasani an takuna bi ba'dhiyati. Yang satu lagi, naklah ada sebahagian daripada kamu. Yang tadi naklah ada di kalangan kamu. Naklah ada kamu satu umat. Naklah ada umat yang menyuruh kepada kebaikan. Umat Islam jadi umat kebaikan. Itu lil bayan. Tapi kalau lil tabaid, naklah ada sebahagian daripada kamu. Wala annaha bayaniyah takunul makna wal takunu ayyuhal muslimun jami'an ummah da'iyah. Wal takum minkum ummah, makna dia wal takunu ayyuhal muslimun jami'an ummah da'iyah ilal khair. Itu bila sebut wal takum minkum ummah, bayaniyah, naklah kamu wahai Islam semua sekali kamu menyuruh kepada ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Fa inna dzalika asas al-falah. Ini kita ambil segi ilmu lah. Ini segi ilmu. Dan nampak Isya kita tak tanya, tapi kena tahu ilmu ni.
Jadi wal takum minkum ummah, inilah punca. Ini ada pisang rasa. Kemudian bayaniyah ba'diyah. Jadi Abu Zurah Hamid tadi kita naklah kamu wahai yang beriman Islam menjadi ummah dakwah, senang sekali. Selesai masalah. Itu nama dia bayaniyah. Dan dia ada alasan juga lah. Pasal ada alasan Allah Ta'ala sebut pasal naklah tinggal berhala. Ada perkataan min. Takkan setengah berhala ia tinggal. Setengah berhala tak tinggal. Min itu ialah lil bayan. Jadi naklah kamu wahai umat Islam menjadi umat dakwah. Kerana itulah asas kejayaan. Na'am wa qad takuna ad-da'wah fardu ain. Balik ni fardu ain. Na'am da'wah qad takunu, bawah sekali tu. Na'am ad-da'wah qad takunu fardu ainin. Dakwah menjadi fardu ain hukum dia. Idza kanat, jika sekiranya fi makanin laisa fihi, di satu tempat yang tidak ada man yuaddi zalika siwaka. Tempat itu ada kemuzuran kita yang ada. Maka ketika itu kita lah wajib fardu ain. Wajib fardu ain. Jadi masa Nabi dakwah dulu fardu ain. Sebab masyarakat semua menyembah berhala teruk. Jadi fardu ain. Kerana sahabat-sahabat memikul tanggungjawab fardu ain. Akhirnya Islam sampai. Tapi fardu ain bagi dah ambil ala qadri sita'atihi, ala qadri sita'atihi, ala qadri mas'uliyati. Kadar tanggungjawab. Na'am wa qad takuna da'wah fardu ain idza kanat fi makanin laisa fihi man yuaddi zalika siwaka. Macam duduk di Bali, dia ayah yang tahu. Atau duduk di Afrika yang duduk sembah berhala lagi. Tak ada orang lain dia duduk situ, maka dia wajib. Kemana Islam boleh datang kat Cape Town. Sedangkan Kristian kuat. Ni orang Islam. Banyak kan datang daripada Pakistan. Orang Melayu pun ada di sana. Di Cape Town. Kal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jadi yang ada kita, yang maka kita lah. Wajib. Tak ada orang lain. Itu jadi fardu ain. Kita tak buat, kita berdosa. Sebab dakwah, hukum dakwah wajibun. Ala kulli muslimin wa muslimah. Ala qadri sita'atihi. Wa qadri mas'uliyati. Kita dah ambil dah. Kemudian kita pindah. Ujung ni. Tak mana Ustaz tulis ni. Ustaz ni pembayar baca ini ada. Ini kerana kelemahan daripada masa sekolah hendak. Sebab Ustaz tulis. Ustaz mudah boleh menulis. Kemudian Ustaz boleh ambil upah 5 dik sekupang. Tolong tulis dapat duit boleh makan kat kantin pagi-pagi. Jadi dapat tulis. Pelajar-pelajar takut nanti cikgu hukum dia siapa tak boleh hukum tampak. Hukum sepak. Kat takut kena sepak. Siapa yang boleh tulis cepat bolehlah ambil upah. Ustaz salah seorang Ustaz lah. Boleh ambil upah. Romi Jawi tulisan Ustaz bukan kita faham. Ada sengit, ada betul lah. Apa Jawi ni? Jawi dia tengok teruk. Tak masuk nasah, tak masuk raka'ah pun tak masuk. Dewan pun lagi jauh lah. Wa inda qillati du'a. Bila mana dakwah, pendakwah sedikit. Wa kasrah al-munkar. Wa inda qillati du'ati. Wa kasratil munkari. Wa kasratil munkarati. Wa ghalabatil jahlu. Makna kejahilan melebihi. Wa ghalabatil jahl. Dan kejahilan menguasai hidup umat. Saya tak sebut tadi lah. Orang Islam sebut agama semua sama. Orang Islam sebut. Tak tahu. Islam pula Islam liberal. Serba boleh. Ada nama Islam liberal. Macam saya sebut tadi, ada orang Islam boleh kongkong dengan orang bukan Islam. Minta dibenarkan, diluluskan undang-undang LGBT. Dalam tu ada orang Islam. Mana tak tahu. Kerana kejahilan. Sebab itu Ustaz selalu dia baca. Al-jahlu aladdu a'da'il Islam. Kejahilan itu aladdu sebesar-besar. A'da sebesar-besar musuh kepada Islam.
Al-jahlu ala du'ada'il Islam. Wa ghalabatil jahl. Kahalina al-yawm, macam hari ni, kita hari ni. Umat Islam tak semayang, tak apa semayang hak individu dia dah. Dan tidak kau undang-undang dari segi syarak tak ada ambil hukuman siapa tak semayang ada hukum tak ada. Tapi kalau entah curi dia bawa ke mahkamah sibil dan dihukum. Walaupun RM5 entah mencuri, kalau dia bawa dia sabitkan kes, bawa ke mahkamah. Tapi kalau pandai ada pandai lagi banyak juta siapa pun tak apa. Dia pandai. Takunu ad-da'wah fardu ain. Kahaluna al-yawm kita boleh kan anggap bahawa dakwah ni fardu kifayah, tak ada fardu ain hari ni. Maksiat berlaku di hadapan mata. Umat Islam tak faham Islam. Umat Islam melanggar titah perintah Islam. Umat Islam masih anggap iman ni kita dalam hati. Bukan nak taubik dulu dalam hati siapa tahu. Dia bantah perintah Allah. Dia masih Islam tapi jahil. Dia beriman apa yang tak wajib pun tak selesai. Kita iman dalam hati siapa tahu. Takun da'wah fardu ain ala kulli wahidin ala kulli wahidin minna. Ala hasbi ilmihi wa taqatihi. Mengikut kadar ilmu yang ada. Ala hasbi ilmihi wa taqatihi. Kalau dia masuk kampung asli, dia pergi ajak mereka dakwah, kamu ajak mereka sembahyang. Alhamdulillah. Ala qadri istita'atihi. Takat yang dia boleh. Ala qadri ilmihi. Dia pergi ajak mereka. Kamu usaha mencari sikit zakat, bawa pergi kepada mereka. Itu jadi sebab fardu ain, jadi yang boleh. Tapi kalau tak ada langsung, kalau ada yang buat, alhamdulillah lah. Ada yang buat boleh selesai, pejabat-pejabat agama duk buat. Kamu ada kumpulan dakwah dia buat, alhamdulillah. Kalau tidak kita semua wajib. Jadi ada kumpulan yang bertanggungjawab. Pulak masuk, kemudian ada jabatan-jabatan agama. Pulak masuk majak mereka kepada Islam. Qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat. At-Taubah ayat 71. Qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. At-Taubah ayat 71. Ayat yang lain 110 surah Ali Imran kuntum khairu ummah. Ini menunjukkan dakwah wajib. Tapi kalau ada sensitif orang kita lupa proceed pula saya di sini. Jadi penutup dia banyak sikit lah. Ini ilmu lah. Waqad takunu ad-da'wah fardu kifayah binisbah ila al-aqtar. Dan dakwah ni dia masuk dalam fardu kifayah. Melihat kepada tempat-tempat alati taqumu fiha ad-du'a bid-da'wah. Kita kampung asli tak sebut tadi. Atau di Sabah tadi ada kumpulan-kumpulan yang masuk berdakwah, maka jadi fardu kifayah. Lianna kullu qatrin wa kulli iqlimin yahtaju ila istimrariyah ad-da'wah. Kerana setiap tempat, setiap kawasan perlu ada dakwah yang berterusan. Kemudian pejabat agama mengambil inisiatif. Lepas ada bidang dakwah dan kerja yang tu, mereka terusan. Jadi takunu fardu kifayah idza qama biha man yakfi. Saqata 'anil baqi dzalikal wajib. Kalau yang dia rompi itu boleh menyelesaikan masalah, alhamdulillah. Jadi fardu kifayah. Dan kita ni di mana di Perak, di Kelantan, di Sabah, di Sarawak. Jadi ada kumpulan dakwah daripada NGO, kemudian jabatan agama. Kalau tak ada, maka dakwah wajib kepada semua. Tapi alhamdulillah ada. Qama biha man yakfi. Safata anil baqi, maka jatuh anil baqi dalikal wajib. Jatuhlah yang wajib itu daripada kita.
Jadi kalau tak ada, maka wajib turun. Tapi sekarang ada pejabat agama dan NGO yang turun naik. Macam kita bantuan kepada pelarian Syria. Umat Islam wajib tanggungjawab. Tapi tak ada sebagai yang turun menerus. Ada telefon ni. Kan dia dah sampai kita masuk besok tu je kan. Ada orang yang turun menerus dapat bekalan makanan. Sebab itu kita ada haluan sama-sama, kita ada kerja-kerja misi kemanusiaan, bawa bantuan. Kalau kita tak bawa, kita juga berdosa sebab saudara kita yang memerlukan makanan. Kita manusia ada rasa insaniyatul insan. Jadi asal haluan dan jamaah-jamaah lain mengambil inisiatif mengumpul dana untuk memberi bantuan makanan, buat hospital, nak rawat orang sakit dan lain-lain lagi. Jadi fardu kifayah. Tapi kalau tak ada orang, jadi fardu ain balik. Wasarat ad-da'wah fi haqqi al-baqin sunnah muakkadah. Dia wajib, kadang-kadang ada yang wajib tapi tidak fardu ain, wajib kifai. Tapi kadang-kadang ni dia jadi sunnah al-baqin, sunnah al-muakkadah, digalakkan sana. Tapi tolong sama. Jadi mula-mula fardu ain. Kita bilang fardu kifayah. Satu lagi pula ialah menjadi sunnah muakkadah. Ini ilmu lah. Sunnah muakkadah. Wa amalan salihan. Jadi sunnah muakkadah kerana menjadi amal salih. Tapi ada satu lagi, wa illam yakun ahlul aqlim. Tempat-tempat yang tadi teruk tadi tak ada orang. Bila jalankan kerja-kerja dakwah dan misi kemanusiaan, ahlul qatril muayyin bidakwah. Jadi tak ada pula wala yampi, maka sara al-ismu menjadi dosa kalau kita tidak pergi. Kalau satu kawasan dah tak ada orang pergi langsung. Bantuan pun tak ada. Bantuan pun tak ada. Wasara al-wajib alal jami'. Satu tempat yang tak ada orang tolong langsung. Ini dia yang buat. Maka sara al-wajib alal jami'. Wa ala kulli insan an yaqumu bid'awah ala hasbi taqatihi wa ta'atihi. Dia habislah. Jangan beritahu jangan naik nama anda. Hafsan remove. Kemudian sikit lagi satu lagi sebagai tambahan ilmu tambahan ilmu untuk kita tahu. Pada sana ampi. Fal wajib alaina al-yawm. Kita tahu orang Facebook dah. Wa 'alal muslimin al-fahimin al-wa'in. Wajib ini kata orang Islam yang fahimin faham, yang wa'in yang sedar. Ahli Islam dia faham tentang Islam ghurbah ni. An yatajamma'u, mereka bersatu, berjamaah. Wa yatakatafu, berganding bahu. Wa yatakatafu fi tabligh ad-da'wah ila Allah. Ya, wa yatakatafu bau membau, makna berganding bau. Wa yatakallafuna wa yatakatafuna fi tabligh ad-da'wah ila Allah. Habis. Kemudian boleh kita nak ambil sikit itu, sikit ada masa sikit lagi baru kita sambung hak itu. Ini ilmu nah. Ni ada bawa pisang ada bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nampak ada apa-apa soalan? Hal hunaka al-asilah, hunaka soal. Terlebih dahulu cikgu hal hunaka syai yuridu madza asyar penjarahan at-tamyiz dengan kerjasama kita pergi rata-rata Kelab Guru Malaysia. Ustaz pergi ke Jordan, hampir seluruh Jordan. Sebahagian daripada tim pasal pergi misi kemanusiaan. Okey, sebelum cikgu memperkenalkan diri, Allah bagi penyakit. Ada orang kita pergi sedikit. Kita tahu dia dulu orang senang. Kita tengok baju yang dia pakai. Orang himah baju yang dia pakai itu baju yang sahabat seperjuangan cikgu lah. Tengok surat yang dia pakai tapi sekarang sudah jatuh. Lari tinggal kampung halaman. Kita bagi bantuan, dia tunduk terima. Sebab dia dulu senang. Kalau macam tu banyak kita bagi tu dah tak ada apalah makna. Tapi itulah yang ada kita yang dapat himpun daripada duit orang Islam di Malaysia. Tapi bagi ada setengah dia tunduk, ambil jugalah, tak ada. Dulu orang senang. Ada yang memang kita bagi dia ambil, orang kampung susah. Kita tengok. Tapi bagus ada NGO sana. Satu banyak parti pembangkang ada kat 10 kerusi dalam parlimen. Kemudian makin kurang.
Dia ada sana banyak sekolah-sekolah hafazan Quran. Tapi sekolah tahfiz macam mana ada apa. Tapi lah kita tengok ada orang boleh sebut muka surat berapa, tarikh berapa, ayat berapa, surah apa, juzuk apa, semua boleh. Di Gaza dia pada buat dah. Apa maksud dia? Kemudian kami sampai bila sebelum nak balik, ini masa baru mesti naik hari raya Aidil Adha. Tapi ke sekolah dia orang minta kau dapat bantuan. Mereka adakan sekolah-sekolah hafazan untuk anak-anak ni menghayati Al-Quran, faham tentang jihad. Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu berterusan sampai hari kiamat. Din, ni ada buah pisang, Din. Kau nak asal pisang? Tapi buat tegur dalam kereta lama. Ambil kalau habis. Hangat. Tu yang elok boleh buat main gitu. Ada apa-apa, kalau tak ada apa kita nak masuk tajuk baru dah. Kita nak sambung kita hari tu. Kita nak sambung tentang Udatul Da'iyah. Bekalan hidup sebagai seorang pendakwah. Tadi Ustaz sebut, khasah pertama, kita di Malaysia ada seorang Ustaz dapat anugerah pendakwah terbaik kat TV. Kita pendakwah pertama ada syakhsiah dia. Iaitu syakhsiah maknawiyah Islamiyah. Kita membawa syakhsiah Islam. Baik itu penampilan diri kita, self-esteem. Kita pakai pun tak boleh macam orang lain, koyak sana ketat sini. Rambut, apa geng-geng lah ni apa, lepai. Yang rambut bergulung-gulung, kemudian cakap ilmu laduni. Kita tak boleh. Jadi da'i dia ada akhlak dia. La budda lid-da'iyah an yatakhallaqa bi akhlaqil Islam. Dia membawa syakhsiah maknawiyah Islamiyah. Sebab tu penampilan diri kita pakai, orang tengok. Mak ayah tengok senang, nanti bila kita taat. Rambut kita tu urus baik, kemudian kita pakai songkok, dia lagi sonok. Cakap mulut lidah baik, mak lagi sonok, ayah lagi sonok. Kemudian ada khairun nas anfa'uhum linnas. Suka ringan tulang, menolong adik-beradik, menolong mak, menolong ayah. Kemudian ada al-hubbu fillah, kasih kerana Allah. Orang yang utama kita kasih ialah mak ayah kita. Kita terhutang kepada mereka yang belum berbayar. Hutang yang belum berbayar. Ini panggil anak-anak ambil dakwah. Hutang yang belum berbayar kepada mak ayah. Kata almarhum Ustaz Sahawa. Kadang-kadang kita orang moden hari ni bekerja besar, boleh belanja kawan ratus-ratus ringgit sekali makan. Tak lalui benar ni. Tapi nak bagi kat mak ayah 5-60 ringgit sebulan pun kita ketak tangan. Ini kita ambil perhatian. Orang yang pertama wajib kita tolong ialah mak ayah kita. Dan dosa besar yang tak ada keampunan ialah uquq al-walidain. Durhaka mak ayah. Sila ambil perhatian. Mak ayah kasih dekat anak-anak, kasih dekat kita. Korban hidup. Asalkan anak-anak bahagia. Asalkan anak-anak bahagia. Jadi ada hutang yang belum berbayar. Daripada kita kecil sampai besar. Kan bila kena COVID, banyak anak-anak yang kehilangan mak ayah. Orang yang menjaga orang anak yatim, maklum kan siapa yang nak ambil anak-anak angkat. Mak ayah mereka mati kerana COVID. Sedih dengar. Sedih. Kita alhamdulillah mak ada, ayah ada, syukur. Ini peluang untuk kita buat baik. Peluang untuk kita berbakti sebab antara dosa besar ialah uquq al-walidain. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Surah Isra. Surah Isra. Kemudian Allah sambung ayat tu. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. In takunu salihin. Kalau kamu salih, innahu kana lil awabina ghafura. Kalau kita salih. Tapi kalau kita tak salih, tak ada lah. Ini peluang. Jadi kita dah habis yang ni, kita nak ambil. Kita nak sambung balik tentang Udatul Da'iyah sikit. Itu. Kita dah ambil Udatul Da'i, Al-Fahmud Daqiq, kita dah ambil sikit tentang ilmu, wajib menuntut ilmu. Kemudian kepahaman ini tak ada di kalangan orang yang menuntut ilmu. Walaupun dia hafal matan-matan kitab, tetapi kalau dia
Dia hafal matan-matan kitab. Tapi kalau tak ada al-fahmu daqiq, itu al-fahmu andaril akhirah, faham untuk menuju ke akhirat. Ini kesian awal-awal. Awal-awal duk makan susu dah masuk ICU nah. Masuk cucu menakan ustaz nah. Cik. Masuk kecil duk makan susu lagi, dua-dua beradik kena. Nah, dua-dua beradik kena sebab dia rumah pengasuh tu ada. Anak tuan pengasuh tu duk kerja di Kelang kasut getah. Dia bawa balik penyakit itu kerana yang numpang tinggal anak-anak di rumah dia semua terlibat masuk. Jadi kereta imbulan ambil belah malam. Nah, takut orang tahu. Nanti orang ramai ambil belah malam dua-dua beradik. Kerana dengan ayah dia sekali. Ni kita syukur sebab tu kita doa kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika minal baras, supak, wal juzam, kusta, wa min sayyi'il asqam, dari penyakit-penyakit yang payah dirawat, payah diubat. Kita minta kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika minal baras. Yang boleh dapat berubat ni Nabi Allah Isa dia zaman dulu. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal juzam, kusta, dia kena daging lengan luruh, pipi luruh, daging. Lepas tu Nabi tak bagi sahabat tawah dengan orang ramai, dia ada penyakit kusta. Mana'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tawaf ma'an nas bi yatufa wa nafsuhu fardiyan, dia seorang-seorang tawaf. Jadi kalau di Malaysia ni ada tempat penyakit kusta di Selangor ada tempat penyakit kusta. Okey, kita tengok ma'rifatud da'i ghayatuhu. Pendakwah kena tahu matlamat hidup dia. Ini tajuk peluang kalau kita orang panggil pendakwah, Tok Guru tak mari, inilah tajuk dia. Yang tak Nabi ke antum ni. Jangan kata tak boleh, kena kata boleh. Ma'rifatud da'i ghayatuhu fil haya wa markazuhu bainana. Dia tahu matlamat dan posisi dia atau kedudukan dia, status dia dalam masyarakat. Jangan kata tak boleh, banyak dah yang tak belajar. Kalau untuk ikut pagi-pagi itu antara ni wadduha pergi baca pun masya-Allah. Abiha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. La ilaha illallah wallahu akbar. Kata Imam Syafi'i sunat. Jadi sesudah lama 15 hari wahyu tak turun. Bila turunnya wahyu Nabi, rasa kegembiraan, la ilaha illallah wallahu akbar. Pernyataan kegembiraan. Sebab itu kita hari raya, kita gembira, kita takbir Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada orang dia tepuk tangan, dia melompat. Dia melompat. Ada lagi yang tembak mayam apa sana. Ada. Kita, Nabi ajak macam tu. Jangan kata tak boleh ni, kita bagi semua bahan banyak. Kantor banyak Quran yang tak ambil lah mana pun. Rojok balik. Taman kat materi banyak dia duk tulis. Boleh sampaikan. Jangan kata tak boleh. Ustaz sepanjang Ustaz, hayat Ustaz, sudah Ustaz pincin 20 tahun ni, sekali majlis guru besar, pengetua minta Ustaz cakap pasal sunnah. Ustaz cakap pasal sunnah kepada guru-guru dan mengetua-mengetua. Ustaz kata, saya ada orang yang lebih handal daripada saya. Yang bagus dia pernah duduk di bumi yang penuh barakah ni. Dia panggil ahlal makan fil ard. Bumi yang paling manis di dunia ialah Madinah Munawwarah. Kalau nak mati, minta mati di sana. Makanan 2 orang boleh makan 3 orang. Seorang boleh makan 2, 3. Nabi sana. Bagi siapa dah? Ustaz sebut. Ustaz Muhammad Taufik. Ustaz Muhammad Wafiq. Kerja Jabatan Mufti. Apa dia bekas belajar. Menteri belajar khasah kat Ustaz. Tingkatan 1, 3, 5. Dia sama dengan anak Ustaz Muaz. Orang ingat dia anak Ustaz. Dia terus mengajar ganti Ustaz. Orang kata bagus Ustaz. Ada anak yang bagus. Dia orang tak tahu. Kata anak almarhum Cikgu Ustaz. Tapi dia pun macam anak Ustaz. Ustaz kata cari dia. Jadi kita guru kena anak murid lebih baik daripada Ustaz. Nak ajak antum. Lebih baik daripada Ustaz. Ada anak murid yang lebih baik. Misalnya dan sampai dapat PhD, alhamdulillah syukur. Kita boleh menumpang bahagia sama. Kalau antum sikit lagi dapat, baik masya-Allah. Jadi ma'rifatul da'i. Ma hiya ghayatul insan fil hayat.
Tengok ni nah. Tu. Ma hiya ghayatul insan fil hayat. Apa matlamat hidup? Apa matlamat hidup manusia di dunia ni? Kita kena tahu. Dah ada setengah matlamat dia, saya boleh pelajaran, saya nak masuk universiti. Habis, apa lagi? Saya nak dapat kerja. Lagi, apa saya nak dapat sebuah rumah. Lagi, saya dapat sebuah kenderaan yang cantik. Lagi, seorang isteri cantik. Lagi, itu cukup lah. Itu bukan matlamat. Nah, itu ialah keperluan. Keperluan hidup. Hajiat dipanggil. Itu keperluan hidup. Siapa kalau contoh nak pergi mudah lagi, kita nak pergi Langkawi. Nanu nuridu as-safar ila Langkawi. Nahta ila al-Bakhirah. Nak naik, mesti ada ferry. Bakhirah tu ferry. Wal Bakhirah tahtaju ila al-ma' hatta tastati' an tasir min Kuala Perlis misalnya ila Jazirah Langkawi. Ada ayat. Ayat penuh baru boleh. Jadi ayat itu keperluan. Bukan matlamat. Tapi kalau kita sampai tengah laut, kita isi ayat bagi penuh. Ferry tak sampai, karam. Demikian kita. Itu pekerjaan untuk dapat rezeki. Itu keperluan hidup. Isteri keperluan hidup. Rumah keperluan hidup. Kenderaan keperluan hidup untuk pergi bekerja. Jawatan keperluan hidup untuk tak nak cari rezeki. Tapi kalau kita jadikan semua ni, keperluan-keperluan hidup ini, hajiat ini menjadi matlamat, hilanglah sia-sia. Ini yang keluar universiti ni nak. Kalau universiti pun tak faham. Ya, nak mengaji masuk universiti dapat kerja. Lagi dapat kahwin, lagi dapat rumah, dapat kereta. Lagi tak ada apa, cukup. Duit banyak. Lepas tu ada anak mati habis. Itu bukan matlamat kita orang yang faham. Jadi ghayatul insan fil haqiqah ma ya ghayatul insan fil hayatid dunia. Ni ada tak matlamat lain lagi? Kita baca tengok. Ajabana Al-Quranul Karim. Quranul Karim telah menjawab kat kita. Ajabana Al-Quranul Karim ala hadha tasa'ul. Soalan ini. Soalan ini Quran telah menjawab kepada kita. Waja'ala Quran menjadikan waja'ala nas sinfain. Allah jadikan manusia ni, Allah kategorikan manusia ni kepada dua kategori. Sinfain atau nau'ain. Atau fiqatain. Kalau tak ingat. As-saful awal yang pertama. Yaj'aluna ghayatahum. Yaj'aluna matlamat ida ghayatahum al-aklu wasyurb. Makan, minum. Watamatu' syok-syok ya. Bimaladil jasadi. Untuk kesenakan keperluan tubuh badan. Yang tu saja. Walaysa wara'ad hadhil ghayah indahum ghayatan ukhra. Jadi hidup nak makan, nak minum, bersenang-senang. Jadi ini kalau kita kata bahasa kasar, macam kambing. Ya, kambing kalau kita bagi dia rumah duduk elok, kita pelekat api pula, nyamuk tak ada. Kemudian bebas dia nak makan apa. Bebas dia pergi ke mana. Itu hidup macam haiwan. Kita berbeza dengan haiwan. Kita ada limitation, ada hudud yang kita kena patuh. Wa yatumul aklu wa syurbu wa tamattu' bimaladil jasad wa laysa wara'a hadhil ghayah indahum ghayatun ukhra. Fahum yahtabiluna furasal umur. Yantahizuna, mengambil peluang kesempatan hidup ni. Fahum yahtabiluna furasal umari wa ayyamahu liyatamatta'u ma wasa'ahumut tamattu'. Untuk bersenang bersukaria. Itu yang hidup mereka. Ada duit, kita enjoy. Waktu makan kedai makan ada. Makan saya malam. Sepatutnya makan orang musafir saya, tapi tak ada. Biasa saja. Ada makan malam. Malam kita makan juga malam, tapi sahur. Ni ada kedai buka waktu malam. Hidup untuk makan. Hidup untuk makan. Jadi apa ialah yatamatta'una. Yatamatta'u ma wasa'ahumut tamattu'. Fama ba'da hadhihi al-ghayah, fama ba'da hadhihi al-hayah fi nazarihimul qalil. Pandangan mereka yang sempit ini,
Wa fi qulubihimul maitah, hati yang mati tak kenal Allah Ta'ala, illa al-adam wal fana wa haula'i syarrul khalqi. Kehilangan hidup dunia ni biasa, kita hidup ni mati biasalah, tak ada apa-apa. Nah, itu proses kejadian hidup manusia. Hidup dan mati habislah. Kita mati kita kena kira bukan habis. Ini mati ialah proses hidup yang kedua. Pertama hidup dunia, pertama hidup dalam perut mak. Lepas tu mai ke dunia, hidup di dunia. Kamu nak hidup lagi sekali di alam barzakh. Ada tanggungjawab dia, kamu nak ada hidup terakhir di alam yang kekal. Tapi mereka tak ada. Fi nazarihimul kalil. Wa qulubihimul maitah, hati yang mati, jangan tak tahu apa. Mati itu ilal adam wal fana wa haula syarrul khalqi. Mati habis, dia tak ada apa. Ni yang sebut terutama ni free thinker. Anak seorang dia jumpa. Dulu dia bersyarah UAE, dia masuk Islam, kahwin dengan orang Kelantan. Kemudian dia ada anak bagus. Anak ustaz bawa jumpa dia. Kemudian dia cuti balik daripada Australia, agak tak nak pergi Australia. Bapak dia tak masuk Islam, bapak dia free thinker. Sedih lah nak. Tapi hari akhirat macam ustaz sebutlah, Nabi Ibrahim jumpa ayah. Ayah dia kata, Ibrahim, entah ajaklah apa-apa ini ayah ikut. Tapi Nabi Ibrahim jawab, ayah hari ini saya tak dapat apa-apa. Tu saya ajak ayah, semasa ayah tolak saya. Hari ini saya tak boleh buat apa-apa. Jadi hidup kita bukan ala qadar al-adam. Daripada hidup sesudah mati. Alam barzakh nama dia. Ba'da alam barzakh, huna alam ukhra, alam ukhrawi. Alam akhirat. Kekal abadi. Rupanya pula kekal abadi. Tapi yang sedih mereka ni hidup untuk makan, mati biasa. Tapi yang kita belajar pasal apa? Disebut syarrul khalqi wa ashqahum. Syarrul khalqi makhluk yang huduh, jahat. Syarrul khalqi kamanan wa ashqahum, kamanan paling. Kita paling menempuh kecelakaan. Dia tak beri masa, dia ajak orang lain sama. Tu yang tak ada mau. Nah, orang tak sembahyang ni, tak sembahyang buat apa? Sembahyang buat apa? Sembahyang hak individu nak gaduh buat apa? Tak sembahyang pun, aku tak sembahyang pun senang hidup. Orang kafir tak sembahyang pun senang hidup. George Soros di antara yang billionaire di dunia tak sembahyang pun, tak kenal Allah Ta'ala pun, tak ada apa. Kita orang Islam, dia nak kaya, dia nak apa? Dia atas iman dia kepada Allah, Allah bantu dia. Kamu dia tahu misi kedatangan dia, limadza ji'na. Ada. Limadza ji'na, min aina ji'na, wa limadza ji'na. Wa ila aina al-masir. Kemana kita nak pergi? Life is not lasting forever. Lalu kalau anda mengajar kata Guru Abdul, dia sebut macam tu. Nothing lasts forever. Life also is not last forever. Hidup insat saja. Ini dengan Kobe umur 25 tahun mati. Umur 30 tahun mati. Masya Allah. Kita minta Allah lindung dari penyakit-penyakit ini. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Itu dia. Orang kafir bersonok-sonok makan minum bersama, makan seperti makanan binatang an'am, berkaki empat, lembu kebau. Wanar, akhirnya tempat tinggal mereka, tempat balik mereka ialah neraka. Fahum saru kadawab wal bahaim. Jadi macam makhluk haiwan. Ada dawab, ada yang berkaki empat. Ada yang berjalan dengan perut, ada apa semua lah. La yakhtalifuna anha illa fi surati wa syakli. Tak ada beza kalau macam tu. Kecuali rupa parah saja. Bentuk rupa parah. Yang tu saja yang berbeza. Yang tu yang beda. Yang lain tak ada apa beza. Surah, muka dia cantik, smart. Syakal, tubuh badan dia kemas, sasar, kuat. Wa ila fil akhirah dukhul an-nar. Akhirat nanti ialah tempat mereka an-nar. Wa nar maswal lahu. Tilkah ya ghayatu hadha sanf. Hadha sanfi ama markazuhum baina nas. Ini yang kita nak tahu ni apa peranan mereka, markas, status mereka, kerja mereka, bahwa markazul idlal wal ifsad. Inilah yang kita tak mau. Dia ada peranan, sebab itu kita nak kena hilangkan.
Dia menjadi mawdu' al-idlal wal ifsad. Cukup seorang dia rosak, dia ajak orang lain. Kerana ada sokongan pula, disokong oleh nafsu, disokong oleh iblis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi iblis. Wa ma'aluhum jami'an dukhulun nar. Tempat balik mereka semuanya nanti ialah dalam azab Allah. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirah. Ini dalil wajib berdakwah. Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idzni wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Jadi kita habis takat tu. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ada apa-apa nak respon, nak bercakap, nak kata apa? Ustaz Lutfi tak ada kelas ya. Sejam. Untuk tu dia tak larat. Bagus. Ada apa-apa nak kata? Nampak sekolah nak buka Oktober nah. Ogos September. September. Ogos September kita harap sekolah buka lah. Kita mengaji nampak muka sendiri, nampak muka guru, nampak muka antum. Sahabat-sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, nampak wajah Nabi. Ya Rasulullah, engkau lebih kami kasihi daripada diri kami sendiri. Kata Abu Hurairah, kita nampak engkau ada kami jadi penyejuk mata. Qurratu ayun, nampak engkau ya Rasulullah. Sejuk mata kami. Sejuk mata kami. Jadi kita menguji dan nampak aku ada pahala hadir kelas. Didoa oleh malaikat. Kita duduk dalam kelas. Kemudian ada keberkatan. Sama jauh. Man salaka tariqan yaltamisu fihi alman. Qala Allahu lahum tariqan ila jannah. Allah pemudahkan jalan untuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harap mudah-mudahan buka kanan kita pun kepada Allah panjang umur. Kita doa Allah matawil umurana ya Allah. Panjangkanlah umur kami. Allah matawil umurana wa sahih ajsanana ya Allah, sihatkanlah kami. Kami minta lagi Allah maj'al taqwa zadana ya Allah, bagilah takwa sebagai bekalan hidup kami. Wa ja'alil mutarahata lana min kulli syarr. Selamat pagi semua. Silakan jadikanlah mati itu sebagai kerahatan. Apa khabar semua? Ada apa-apa, tak ada apa-apa kita sallu ala Nabi nah. Ada beberapa minit lagi, ada apa-apa nak kata apa? Allahu Akbar, terima kasih. Syukran ala hudurikum. Kaifa halukum jami'an? Tayyibun? Alhamdulillah. Alhamdulillah.